Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad dan saya Lutfi. welcome back to my channel. Okay, terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan kami. Okay, hari ini Lutfi berada di tempat saya. Lutfi in the house. Assalamualaikum. Okay, so kenalkan diri sikit. Okay, nama saya Lutfi dan saya ada channel sendiri iaitu Lutfi Osman. Boleh check it out. Okay, jangan lupa follow. Sebab Lutfi ni adalah seorang traveller juga dan dia banyak cover dekat bahagian mana? Bahagian Europe dengan bahagian Asia sikit. Europe tu tempat yang saya nak pergi. Sampai sekarang saya tak jejakkan kaki lagi. Tapi Lutfi dia buat apa kat sana? Buat apa? Dulu study lah dekat Europe. Lepas tu ada masa yang free tu kita travel lah. Study apa tu? Saya study biochemistry dekat University of Edinburgh, Scotland. Berapa tahun? 3 tahun dekat UK. 3 tahun. Okay, apa cerita yang nak kongsikan? Mungkin bukan dekat Europe kot? Ya. Saya nak hari tu Angah ada cerita tanya ada pengalaman seram time travel. Sebenarnya ada. Sebenarnya saya tengah cari-cari ada pengalaman seram ke tak time travel. Tapi saya rasa ada masa saya travel. Bukan kat Europe tapi dekat Cambodia. Okay, tak apa. Untuk Europe kita mungkin boleh panggil lagi sekali untuk kita nak suruh dia ceritakan pengalaman dekat Europe lah. Tapi hari ni dia nak ceritakan pengalaman dia dekat Cambodia. Okay, silakan. Okay, seperti mana yang korang tahu, aku dah banyak travel ke 44 negara dan kebanyakannya di negara-negara Eropah. Dan juga Alhamdulillah aku dah menjelajah ke seluruh Asia Tenggara lah. Okay, sebenarnya aku ni sebenarnya ada beberapa jenis turis. Ada pelancong yang suka pergi ke pantai. Lepas tu ada pelancong yang suka pergi ke tempat-tempat yang museum dan juga bersejarah. Tapi aku jenis suka melancong ke tempat-tempat yang ada tragedi-tragedi pembunuhan. Contohnya macam kamp pembunuhan beramai-ramai di Auschwitz, Poland. Lepas tu loji nuklear di Ukraine. Dan juga kamp pembunuhan beramai-ramai di Cambodia. Okay, apa yang dimasukkan dengan dark tourism tadi dah sebut? Dark tourism tu turis yang tempat tu terkenal disebabkan ada peristiwa-peristiwa pembunuhan ataupun peristiwa yang sedih berlaku. Tu definisi yang ada dalam Google lah. Saya serius, saya baru tahu pasal berkenaan dengan dark tourism ni. Sebelum ni tak pernah tahu. Dan apa perasaan agak-agaknya orang yang nak pergi tempat-tempat yang berlakunya pembunuhan ni, berlakunya tragedi yang kita rasa macam gila kan, nak pergi, apa perasaan dia? Selalunya kebanyakan orang-orang yang suka kepada dark tourism ni dia tahu tempat tu melalui penceritaan ataupun pembacaan daripada buku-buku ataupun novel lah. Dan bila selalunya orang-orang yang suka dark tourism ni dia dah tahu cerita tu dulu. Lepas tu baru dia ke tempat tu so that dia boleh feel dengan apa yang dia baca dan dia punya mental dan juga emosi pun dah well prepared lah untuk ke tempat-tempat macam tu. Tak adalah orang tu macam lemah semangat lepas tu kena rasuk ke, lepas tu sedih ke apa kan time kat tempat tu kan. Ada tak pengalaman kena rasuk dekat tempat-tempat yang macam tu? Okay, aku nak cerita yang masa aku dekat Phnom Penh, Cambodia ni. Okay, seperti mana yang tahu, Cambodia ni memang negara yang sangatlah miskin. Dia 20 tahun ke belakang hasil daripada pemerintahan diktator Khmer Rouge time tu. Okay, dekat Phnom Penh ni ada satu tarikan dark tourism nama dia S21 Prison Museum. Okay, masa tu aku travel dengan mak aku sebelum aku bergerak ke UK lah untuk sambung belajar. Time tu aku sampai dekat S21 Museum tu, time tu hari Selasa weekday, so tak ramai lah turis kat dalam S21 tu. Okay, S21 ni sebenarnya adalah sekolah lama. So memang bangunan dia tu memang macam sekolah, ada 3 tingkat. Lepas tu tengah-tengah tu dia macam ada dataran lah. Okay, sebenarnya nak ikutkan cerita, semasa zaman pemerintahan Khmer Rouge tu dia jadikan yang sekolah S21 ni sebagai tempat untuk seksa para banduan ataupun para rakyat yang digelar sebagai pengkhianat lah. Dia macam sekolah tu dia bekas sekolah ataupun dia buat binaan tu macam sekolah? Dia ubah sekolah tu jadi tempat penyiasatan. Asalnya sekolah. Bila kita masuk dekat S21 tu, dia pintu pagar dia sebiji macam sekolah.
Tapi sekarang dia dah jadi Genocide Museum. Dia dah jadi tempat tahanan tu, sekarang dah jadi museum. So bila kita masuk tu ada satu, dia ada bahasa Inggeris juga dalam signboard tu. Saya perasan masa ada satu tiang dekat tengah-tengah dataran tu, dia tulis ada describe situ, tiang tu merupakan tempat rejim Khmer Rouge untuk gantung tahanan-tahanan. Dia untuk gantung. So bila berdiri kat tiang tu dah rasa macam ada rasa orang lain lah. Orang tak best lah. Kalau siapa yang ada lemah semangat tu, dia tak recommend lah untuk bergerak dekat ke tempat tu lah. Lemah semangat lah kena pergi. Kan? Tapi penakut menjadi berani sebab dia melalui benda tu. So nak jadi berani kena pergi tempat-tempat macam tu. Tapi depends juga kalau orang tu dah lemah semangat teruk, boleh jadi benda lain pula masuk kan. Faham. Okay, masa tu aku dengan mak aku pergilah pusing dekat S21 tu. Dekat setiap tingkat S21 tu dia ada banyak bilik. Lepas tu setiap level kat bilik tu dia ada cara penyiasaan yang berlainan lah. Contohnya macam dekat first floor, tahanan tu dia baring macam tu je. Dia macam dibiarkan lama tanpa makan dan minum, baring beramai-ramai. Lepas tu dekat third floor ada satu bilik-bilik tahanan. Tapi bilik tahanan tu dia muat untuk satu tahanan saja. Lepas tu tahanan tu kena berdiri, tak boleh duduk. Sebab ruang tu dibuatkan untuk dia berdiri saja. Lepas tu masa time tu aku bergerak, nak dijanjikan cerita. Time tu aku bergerak cepatlah daripada mak aku. Mak aku time tu baru dekat first floor, tak silap aku. Aku dah sampai ke third floor. Bila aku dah sampai ke third floor tu, ialah dah lah dengan tak ramai turisnya. So aku masyak aku sorang-sorang lah dekat third floor tu. Lepas tu aku seorang jalan dekat koridor tu. Aku jalan. Lepas tu aku masuk dekat setiap bilik tu lah. Sebab time tu aku rasa macam tak ada apa-apa yang akan berlaku. Aku just tengok untuk setiap satu bilik tahanan. Aku nak feel macam mana tahanan time tu kena kurung kan. Lepas tu masa aku keluar daripada bilik tahanan tu, aku pergi ke bilik sebelah. Masa aku masuk bilik tu, aku dengar ada bunyi orang ketuk tau dekat pintu bilik tahanan tu. Ketuk daripada dalam, bukan dari luar ketuk daripada dalam. Daripada dalam. Sekali aku macam cuak gila. Atau aku ingatkan macam mak aku dah ada dekat dalam bilik tu. Tapi rupanya tak ada orang langsung, tak ada dengar bunyi tapak kaki ke apa. Tu memang aku dah rasa macam cuak. Aku keluar, aku turun, pergi dekat floor yang bawah untuk jumpa dengan mak aku. Tapi memang betul-betul lah, memang aku ingatkan mak aku dekat area bilik tahanan tu, rupanya tak ada orang dalam tu. Even turis lain pun tak ada. So dekat yang third floor tu memang aku seorang time tu. Time tu aku macam, aku simpan lah perasaan aku time tu kan. Lepas tu bila sebelum kita orang nak pergi keluar daripada S21 tu, adalah singgah souvenir shop. Okay, kat souvenir shop tu dia ada jual banyak cedera hati. Lepas tu ada jual buku-buku tentang penjara S21 tu lah. Lepas tu ada satu orang tua ni, dia ada menulis buku lah tentang macam mana dia survive dekat dalam keadaan S21 tu. Okay. Cerita dia macam ni. Saya cerita sikit Boleh. Yang pakcik tu, nama dia Bumeng. Dia survive daripada S21 tu sebab kerana bakat dia pandai melukis. Sebab pada satu hari kebetulan pemimpin Khmer Rouge tu, iaitu Pol Pot, dia datang ke S21 tu untuk meninjau keadaan dekat S21 tu. Sekali dia lihat ada seorang budak ni, tadi tu dia budak. Dia pandai, dia ada bakat melukis. Lepas tu dia yang Pol Pot ni suruhlah untuk Bumeng ni untuk lukis potret dia. Lepas tu dengan kuasa Allah, yang Pol Pot tu dia berkenan dengan lukisan yang Bumeng tu, budak tu yang sekarang dah jadi pakcik tu. Dia berkenan. Akhirnya dia terlepas daripada tahanan S21. So, dia terlepas tu tak tahulah macam mana cara dia terlepas tu. Dia terlepas secara rasmi dia. Dia macam dia beri layanan khas lah. Kalau tak dia kena macam tu lah, dia kena ikut tahanan baring tanpa air dan makan. Lepas tu dia bersama dengan tahanan lah dengan penyiasaan yang begitu teruk kan. Okey, lepas tu saya belilah novel Bumeng tu dengan satu buku yang menceritakan tentang penjara S21 tu untuk bawa balik ke Malaysia. Okey, lepas aku pergi ke S21 tu, dia ada satu lagi attraction dark tourism dekat Phnom Penh ni, iaitu padang pembunuhan beramai-ramai
Cheong E nama dia. Padang tu dia merupakan, dulu sebenarnya itu semua sawah padi. Sawah padi semasa rejim Khmer Rouge lah. Tempat yang rejim tu membawa tahanan-tahanan tu untuk bercucuk tanam. Lepas tu mereka orang kena bercucuk tanam selama 24 jam sehari tanpa rehat. 24 jam sehari tu memang tak rehat lah. Tak rehat. Okey. Gila kan. Lepas tu ramailah yang mati dekat Padang tu. Lepas tu dekat, kalau korang pergi dekat Cheong Ok killing field tu, ada satu menara yang diperbuat daripada tengkorak. Tengkorak manusia. Itu merupakan tengkorak mangsa-mangsa pembunuhan tu lah. Dan dekat situ tengkorak tu dia boleh tengok ada kesan peluru, kesan kena kapak. Dia ceritalah dalam apa dia punya description tu. Dalam description dekat tempat tu. Lepas tu masa saya dekat sana tu saya rasa macam sebab dengan cara dia orang kena bunuh tu kan. Lepas tu ada lagi satu benda sedih. Ada satu pokok dekat padang pembunuhan tu. Pokok tu dia tulis kat sini ribuan bayi-bayi yang baru lahir dihentak kat pokok, lepas tu dia bunuh lah. Lepas tu tahu tak kenapa diorang ni nak bunuh tahanan-tahanan ni? Tahanan-tahanan ni siapa? Tahanan-tahanan tu semasa pemerintahan rejim Khmer Rouge tu, mereka membunuh tahanan-tahanan yang terutamanya golongan-golongan profesional macam golongan ahli politik, golongan cikgu. Lepas tu ramai orang Muslim Cham kena bunuh. Dia bunuh sebab agama ke? Dia bunuh sebab kalau orang tu dilabel sebagai pengkhianat, dia kena bunuh lah. Even daripada rejim tu sendiri. Ya. Dia sebab pemimpin, yang pemimpin tu bukanlah orang yang menjajah. Bukan, dia orang Kemboja juga. Orang Kemboja juga. Sebab pemimpin ni ada satu tahap tu dia rasa macam paranoid. Lepas tu dia anggap yang orang-orang keliling dia pun sebagai pengkhianat juga. Lepas tu orang dalam parti sendiri pun boleh kena bunuh juga. Bukan sentimen agama, bukan sentimen agama lah. Bukan. So yang dia bunuh bayi tu kenapa? Tu saya tak sure. Tapi memang kejam lah. Bayi baru lahir kan, kena bunuh kan. Macam kita pula yang segeram. Segeram kan. Lepas tu bila saya dekat pokok tu nampaklah dengan tangkal-tangkal dia susul, macam sedih lah. Kenapa bayi yang tak berdosa lagi kena bunuh kan. Disebabkan atas dosa-dosa, mungkin dosa mak ayah dia, bukan dosa pun sebab ayah dia mungkin ahli politik ke ataupun orang Muslim ke, sebab berbeza agama ke. Tu kita macam sedih kan. Kenapa bayi yang tak berdosa tu kena bunuh. Okey, nak diringkaskan cerita, aku pun baliklah ke Malaysia lepas 3 hari aku di Phnom Penh, Kemboja. Okey, ni ada satu cerita benda seram Masa tu aku baca buku malam-malam. Time tu mungkin aku tengah lemah semangat ke apa. Aku baca buku yang aku beli kat S21 tu, S21 tu aku beli. Ada satu part tu dia tunjuk halaman muka-muka mangsa-mangsa kena bunuh dekat penjara S21 tu. Muka-muka yang dibunuh. Yang dibunuh. Sebelum dibunuh. Muka sebelum dibunuh. Dan dia dah dibunuh nampak muka tak lah. Tak, dia muka-muka yang sebelum dibunuh dia tunjuk muka gambar IC kan. Lepas tu mungkin aku tengah lemah semangat dan tu aku rasa macam tiba-tiba ada satu gambar tu dia berkelip mata kat aku. Dia kenyit mata. Dia kenyit mata. Dia macam perempuan ke lelaki? Gambar lelaki. Oh, lelaki. Aku rasa macam, "Ui, biar betul dia berkelip kan." Sekali bila aku pandang balik, tak berkelip pula. Tapi tu bila momen tu membuatkan aku macam, "Ish, habis selalu aku tak baca aku tu." Tutup. So, pengajaran dia kalau korang tengah lemah semangat tu ataupun korang rasa macam jiwa kacau ke apa, disarankan janganlah baca buku seram-seram atau buku yang dikaitkan dengan dark tourism ni time malam-malam. Ataupun bila korang nak pergi ke museum ataupun tempat yang berlakunya tragedi pembunuhan tu, korang boleh sebelum tu zikirlah sikit istighfar, prepare sikit kita punya mental ataupun emosi untuk tak senang dimasuki oleh makhluk-makhluk yang gaib lah. Itu saja. Okey. Itulah sebab aku tak pernah join, tak pernah pergi sebab aku sendiri pun tak suka. Tak tahulah, bukanlah tak suka, dia tak minat sejarah. Mungkin dekat zaman sekolah dulu sebab saya ni jenis tak suka duduk dalam kelas. So kaki ponteng dia tak kaki ponteng juga. Dia kadang-kadang rasa macam malas masuk kelas, dia tak nak masuk kelas. Dan bukan subjek lain lah, sejarah lagi lah. Kira-kira tu saya suka juga. Tapi sejarah ni susah nak masuk.
susah nak masuk. Tak tahulah cara cikgu yang mengajar tu tak berapa nak interaktif ke, ataupun saya ni memang betul-betul tak minat. So sampai sekarang tak ada terfikirlah nak pergi museum ataupun tempat sejarah. Tapi bila once dah travel sampai ke Mekah tu, dia jadi best pula pergi museum-museum ni. Sebab yang macam Lutfi cakap lah, dia kalau bila kita duduk kat tempat tu, kita baru rasa tau feel tu. Baru kita, oh macam ni rupanya yang belajar kat sekolah. Kan? Masa tu dalam kelas tu dia hanya teori. Kan? Dan mungkin cikgu tak berjaya nak bayangkan apa benda yang berlaku. Tapi bila kita pergi museum, dia membawa kita daripada satu tempat ke satu tempat tau. Betul? Kan? Betul lah. Betul. Dia daripada kronologi dia, macam mana kisah sejarah dia, macam mana benda ni berlaku, dan akhirnya macam mana negara tu boleh aman. So benda tu lebih cepat masuk. Betul. So mungkin contoh education dekat Malaysia ni kita boleh jadikan macam tu. Pengajaran. Tapi sekolah-sekolah dulu pun bawa pergi museum. Tapi lebih daripada nak bermain. Lebih daripada untuk berseronok-seronok. Lebih berseronok-seronok. Tapi so apa nasihat kepada traveller yang kat sini yang mungkin tak nampak kelebihan pergi kat tempat-tempat yang bersejarah ni? Ada apa-apa tak? Okey, sebenarnya selain aku, ni daripada pendapat aku lah. Selain aku travel untuk menenangkan fikiran aku daripada kesibukan KL ni kan, aku pun jenis suka travel yang aku nak cari ibrah daripada travel tu, ataupun aku travel ke tempat yang aku dah baca melalui pembacaan buku, sebab aku memang suka baca buku sejarah. So pesanan aku pada travel-travel tu, kalau boleh bagi biarlah kita punya travel tu ada input ataupun ada hikmah dia. Ada pengajaran yang kita boleh. Ada pengajaran. Tak adalah kita spend duit untuk just berfoya-foya je macam benda kosong. So kalau macam aku jenis yang suka baca sejarah. So aku akan pergi ke tempat-tempat yang macam bekas tempat pertempuran, lepas tu bekas tempat penuh ramai. So bila aku pergi ke tempat tu, aku rasa dapat ambil pengajaran yang kita kena cintakan keamanan. Lepas tu janganlah kita benci kat orang tu sebabkan dia berlainan kulit ataupun berlainan fahaman. Sebab kita ni sebenarnya semuanya manusia je. Sama. So kita ni hanyalah hamba Allah saja. Betul. Okey, dekat sini you all boleh nampak ada dua jenis traveller. Ni jenis traveller yang memang kaki buku, ulat buku. Orang yang minat sejarah. Dan saya ada traveller yang tak minat belajar tapi minat seni. Lebih kepada seni. Sebab tu saya ambil architecture. Orang yang seni. Dan mungkin cara pemikiran kami berbeza, tapi kami mempunyai minat yang sama lah. Iaitu travel. Dan apa yang persamaan kami adalah kami mencari hikmah. Betul. Ending dia apa yang kita boleh belajar daripada perjalanan kita. Mungkin sebelum ni kita jahil. Of course kita orang muda pernah buat benda bodoh. Kan? Muda dengan bodoh ni memang tak boleh nak dipisahkan. Okey. Tapi bila kita ambil pengajaran daripada kita travel tu, so dia jadi seronok tau. Dan kita nak cerita pada orang pun dia boleh cerita dengan bangganya. Kita cerita dengan bangga walaupun benda kita buat tu bodoh. Tapi kita boleh cerita dengan bangga sebab ada pengajaran di sebaliknya. Okey. So ada apa-apa lagi yang nak dikongsikan? Okey, setakat ni saya dah start buat YouTube channel. Dah berusia dalam 4 bulan lah. So kalau korang nak tahu pengalaman travel saya di 2 negara selama 44 negara, boleh like dan subscribe channel saya, Lutfi Osman. Link ada dekat bawah. Okay. So saya akan letakkan profil Lutfi Osman selepas video ini. So insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Saya Ahmad. Dan saya Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.